但是呢，来自中央的关于学校的补贴，我方是接受的。在此基础上呢，雅加达政府还要添加本级政府的相应补贴，为学生发放雅加达聪明卡。有了这个卡，学生就可以在雅加达的 ATM 机获得相应的这个现金帮助。Karena banyak sekali keluarga miskin, mereka sekolah digratiskan pun dari pusat, tapi dia tidak punya uang untuk sehari-hari kan, transportasi, untuk makan, untuk beli baju atau buku. Nah, karena itu Jakarta memberikan kartu Jakarta Pintar itu kan. Sebenarnya kalau Jakarta Pintar ya tabungan sebetulnya, yang dia bisa tarik per bulan. Konsepnya seperti itu. 对于已经被减免相应费用的一些贫困家庭的学生来说，虽然他们不用付费，但是他们还是没有钱吃饭、读书、住宿。而通过雅加达聪明卡计划，他们可以就每个月按期获得现金援助，按时去取钱。这个聪明卡发放数量有多少？主要发给什么样家庭条件的孩子？ Kita sudah 300.000 saya lupa, ada 300.000 lebih saya lupa angkanya. 大概是30万左右，具体数目我记不清。Kemudian bagaimana syarat untuk menjadi sasaran menerima itu? Jadi syaratnya itu mereka mendaftar saja. Mereka mendaftar, menyatakan tidak mampu, lalu namanya ditempel. Nanti teman-teman yang memutuskan ini orang layak atau tidak, termasuk guru-gurunya. Jadi kalau dia punya handphone BlackBerry terus minta kartu itu tidak mungkin gitu. Jadi temannya yang akan menjadi menilai. Karena ada beberapa juga dia menolak, saya diumumkan dia menolak karena malu kan. 注册过程十分简单，只要是声明自己这个无力承担相应的费用，进行决定的呢是申请人的朋友和他的同学以及他的老师。比如说他生活过程中明显还是相对富有一些，比如说有手机，就会被同学老师们判定为不能够注册成功。Ya, ini kan belum jalan 6 bulan saja sudah ada yang mengembalikan. Ada hampir 50 orang mengembalikan. Setelah dia dapat, dia merasa mereka sekarang ekonominya lebih baik. Dia anaknya malu, dia kembalikan. 这个政策实施还不到6个月，已经有超过50个人归还了这个聪明卡，因为他们觉得经济状况有所好转，但拿着这个卡有些不好意思。 Teman-temannya yang menilai kan. Nah, tapi ada juga yang memang dia dia menolak karena diumumkan ya dari awal dia tidak terima. Kalau dia terima itu harus diumumkan karena dia bukti ya sudah kalau seperti itu kita tidak kasih. 上面一种情况呢是他受不了周围人对他的评价，因为他经济情况已经好。 还有一种情况是，在他接受聪明卡之后，他的这个接受过程会对公众公开。一旦被公开，他可能觉得无法接受这个结果，他也会选择拒绝接受这个卡。Kalau kartu Jakarta Sehat untuk ke rumah sakit, ini sistemnya beda lagi cara memberikannya. 雅加达还有雅加达卫生卡，或者叫雅加达医疗卡，这个卡的运作过程又是不同了。Nah, itu kita tidak menilai kamu punya kendaraan motor atau punya rumah bagus atau Anda punya mobil. Nah, saya lanjut. 我们评判的时候不以是否有车、有房、有其他的财产作为依据。 Kami paling penting karena kan di Jakarta kan kalau orang sakit punya mobil juga bisa saja dia tidak mampu berobat kan, karena terlalu mahal. Jadi yang kami lakukan adalah kalau dia sakit dia mesti masuk ke puskesmas dan dirujuk ke kelas 3 RSUD. Karena hitungan kami orang yang mampu tidak mau di kelas 3. Karena kelas 3 itu satu kamar 8 sampai 10 pasien dengan satu kamar mandi. Jadi umumnya kalau orang mampu tidak mau masuk di kelas 3. 之所以不以以上条件作为评判标准，是因为有车的人、有房的人也有可能生病而无力支付相应的费用。
实际上我们的评判标准是以当这个病人生病时是否去了他们的3级诊所来看病，因为3级诊所的条件是非常的差的，在一个病房大概有8到10个病人，而这个病房大概也就有2-3个厕所那么大。Nah, jadi itu cara untuk menyeleksi. Nah, sehingga kita tidak, kami intikan kita juga ingin menolong pengusaha kecil menengah. Pengusaha kecil menengah sering sekali bangkrut karena keluarganya sakit. Dan dia selalu dianggap tidak berhak menerima kartu jaminan kesehatan masyarakat. 我们的目标人群呢，实际上是中下层民众，他们常常由于家庭成员生病而导致破产，他们常常又被认作没有权利去接受相应的社会保障。Jadi sebenarnya intinya yang kami buat ini, setiap warga itu harus punya asuransi kesehatan. Sebetulnya konsepnya itu, harus punya jaminan. Tapi karena ini masa promosi, ya kami kasih dulu. Tapi nanti ke depan, yang mampu harus kami potong uangnya untuk membayar preminya. Yang tidak mampu baru kami bayar dari APBD atau APBN. 我们的理念是每个家庭都应该享受相应的社保，因此在推介期间，我们为每个申请家庭都颁发了这个相应的社保卡片。在之后的过程中，如果我们发现他的财力是足够的，我们会这个再撤销他的卡片。Kalau soal rumah, konsepnya hampir-hampir mirip juga. Jadi di Jakarta banyak sekali orang tidak punya rumah, dia menempati tanah-tanah negara atau tanah orang di pinggir sungai atau di waduk-waduk di danau. 在雅加达住房问题也十分的类似，很多人没有地方住，他们就选择在防洪道或者河边，以及在湖中心的这个土地上搭建房屋临时居住。Nah sekarang kami tidak, waktu mengusir mereka, kami tidak memberikan uang lagi, tidak mengganti untung kasih uang, karena kami temukan kebanyakan dari mereka 70% itu adalah penyewa. Yang punya itu yang kalau kita ganti uang, yang menyewakan ini yang untung, yang orang miskinnya tetap miskin juga, itu faktor pertama. 在进行驱逐、拆除违章建筑的时候，我们不再给他们现金补偿，因为我们发现70%的受到补偿的人群其实是租客，不是房屋所有者。Ya, jadi kami menyediakan rumah susun, lower cost apartment. Kita lebih baik kasih full furnish, kasih TV, kasih kulkas, kasih ranjang, gas sekitar ya $600 Amerika satu isi itu. Jadi mereka yang tidak punya rumah, kita usir dari tempat yang terlarang, masukkan ke dalam rumah. 我们采取的是为他们提供安置房，同时提供大约价值$600的电器，包括电视、冰箱、空调等等等等。Ya. Ada masalah muncul juga, mereka yang masuk ke sini dia jual atau dia oversewa, dia ambil uang dia balik lagi ke sungai. Karena kan manusiawi ini pengakuan dari mereka. 与此同时，也发生了一些问题，比如说他们入住之后将房屋卖出或者转租给其他人，这的确是人性的一个弱点。Nah, kami buat satu peraturan, kalau dia lakukan kami pidanakan dia, ancaman 6 tahun penjara. 为了防止这一点问题，我们通过立法，凡是有上述违法行为的，将会被处以可能面对5年的这个有期徒刑。Yang beli juga kami sita kembali. 买房者，我们将会从他手中把房子再收回来。你们这个为困难居民安排这个安置房，解决了多少？ Sekarang anggarannya. Rencana rumah susun sudah menyelesaikan masalah kepada berapa keluarga? Sekarang kita sudah pindahkan sudah hampir 3.000 ya, dan 3.000 keluarga sekarang. 现在解决了将近3000户居民的住房安置问题。 Tahun depan kami mau bangun lagi kira-kira 20.000. 明年计划建立2000户的安置房，2万。这样几年内能不能把城市边缘地带的
贫困群众居住的那些简陋的房子都消除掉了。Apakah ada kemungkinan dalam beberapa tahun depan semua yang apa namanya pinggir-pinggir sungai. rumah-rumah di samping sungai, kemudian rumah-rumah yang sementara bisa dihapuskan di seluruh DKI Jakarta? Kami sudah menyediakan lahan tambahan baru di luar lahan yang sudah ada 400 hektar. Kalau kami bangun dengan KDB 50, kami punya 1000 tower. 1000 tower memang untuk sementara kita satu tower hanya 100 unit. Sebetulnya kalau di beberapa tempat kita bisa sampai 200 sampai 3000 unit seperti di beberapa pasar. Jadi Marunda ini kami rencanakan sampai 5 tahun atau 10 tahun ini semua masalah ini selesai. Kita akan bangun minimal yang tempat baru 120.000 unit rumah. Nah, kenapa bisa bilang cukup? Karena hampir 67% orang yang tinggal di pinggiran sungai itu adalah orang yang nyewa. Ini AC-nya mati, coba hidupin. Kayaknya dikecilin, karena Pak Gubernur suka AC-nya kecil. Kayak tadi. Kayaknya kalau masuk AC panas mesti dihidupin, tapi Pak Gubernur suka matiin. Itu sih. Ya, Pak Gubernur suka matikan AC. Ya, makanya saya itu di lantai 2, beda lantai. Pak Gubernur lantai ini jadi sering. Beliau suka. 刚才您提 gak 到 makasih. 他表示呢，他们计划在5到10年解决这个安置住房问题，因为现在60%到70%的这个居民他们是属于租客，并不是房屋所有者，而他们计划共建设12万户安置房，最终将解决雅加达地区的这个乱搭乱建的问题。 雅加达搞的这个安置房面积多大？都是什么功能？ Kalau standar luasnya untuk rumah susun di Jakarta luasnya berapa? 30 meter persegi. 30平方米。5 kali 6. 5 meter kali 6. 5乘6。5乘6。Fungsinya termasuk 2 kamar. Jadi ada ruang, ada kamar mandi, dapur, ada tempat cuci, ya, terus ada 2 kamar tidur. 有两个可以睡觉的卧室，然后有一个厨房，一个这个卫生间。这个指的是使用面积吧？Itu adalah luasnya yang dapat yang bisa digunakan, bukan Iya, itu betul-betul bukan luas bangunan kan? Kalau luas bangunan depan ada teras lagi. Jadi ada juga yang 36. Jadi kita kurangin dulu 6 kali 6. 36 meter persegi. 原来计划是6乘6，36平方米，现在已经缩小了。就这样，2个卧室，有带这个小客厅、卫生间和厨房，这个条件还是不错。Kalau begitu fungsinya udah cukup dan udah cukup baik untuk luasnya yang lumayan kecil. Kita berkonsep nanti di Marunda itu. Marunda itu di bagian utara Jakarta. Di sana ada kawasan industri. Kita juga akan membangun yang 1000 tower di sana. Di sana ada kawasan ekonomi khusus seluas 1.500 hektar dengan reklamasi pulau. Di sana juga ada membangun pelabuhan Tanjung Priok yang baru. Dan dia di sebelahnya melalui Banjir Kanal Timur itu ada kawasan industri Bekasi. Jadi konsep kami, Jakarta harus menyediakan rumah untuk orang yang belum beruntung. Karena orang miskin selalu akan ada sama kita. Makanya rumah itu tidak diperjualbelikan, juga tidak disewakan, hanya bayar retribusi setengah sampai $1 per hari. Kira-kira seperti itu. 我们有一个理念或者说计划，在雅加达北部的马伦达地区建立1000栋安置住宅。马伦达地区是一个工业区，大概占地1500亩，那里也离正在建设的新的丹中 Priok 的港口非常的近，地理位置非常好，也临近布嘎西地区的工业区。这个地方的住宅将不能用于买卖，将租给穷人居住，
标准为每天0.5到1美元。Bawahnya juga rusun kami konsepnya bawahnya juga ada toko, jadi ada pasar. Nah pasar ini pun tentu rumah sakit, kita klinik, sekolah ada, pelatihan ada, tapi pasar ini tujuannya kami juga bayarnya itu harian. Jadi si pedagang itu hanya membayar harian kepada pemerintah, sewanya harian. 在底层也会建立底商，以及其他的医院和配套设施。这些底商呢是作为日常出售日常消费品，政府将会向他们是按日收取租金。Saya pernah dengar di Tiongkok kalau mau mengganti kawasan kumuh itu apa betul dia ganti 1,3 kali kepada pemiliknya, dibeli dari pemerintah dari harga pasarnya. Apa betul seperti itu konsepnya? 我听说在中国有这样一个政策，在就是拿地的时候，如果这个地方需要改建，将会给他们1.3倍的一个补偿，是不是真的？你说中国这个向农民征收土地的时候，是指这个？是城里，是那个贫困区、城市里面。这个中国的土地制度跟印尼不一样，这个城市的土地是国家所有，农村的土地是集体所有。但是农村的土地呢，个人那个使用，长期承包经营，所以呢，征用这个城市土地。把那个居民区动迁的话，要给动迁补偿。这个补偿标准呢，就是他应该能够，这个买到，更好的房子。Kalau di Tiongkok sistem milik tanah berbeda dengan kondisi di Indonesia. Kalau di kota-kota di Tiongkok tanah adalah harta milik negara. Kemudian di desa itu harta milik kelompok setempat. Kemudian disewa seperti permanen atau senantiasa oleh penghuni setempat. Kalau untuk mendapat atau bebas tanah di kota harus membayarkan di rugi. Standarnya adalah setelah penerima uang tersebut bisa mendapat perumahan yang lebih bagus daripada rumah yang asalnya. 征用这个农民的土地，不光有法律规定的是常年农产品收入那个价格的30倍，而且还要呢纳入到社会保障。 Kalau untuk mendapat tanah dari para petani ada peraturan yang khusus, misalnya harganya harus mencapai 30 kali lipat daripada penerimaan rata-rata beberapa tahun dari tanah seperti itu. Kemudian harus memasuki petani tersebut ke sistem jaminan sosial yang khusus. Tapi dia nggak konversi habis pertanian. Jadi caranya seperti itu. 这样你如果用这个傅省长先生刚才这个计算标准，城市这个补偿的价格远远高于它那个土地和房产价格的1.3倍。 Kalau dengan cara perhitungan tersebut, kalau ganti rugi yang diterima oleh yang orang yang terkait di kota itu jauh lebih banyak daripada 1,3 lipat daripada harga tanah. 农村土地征收呢，偏远的地方搞工业建设，那个土地价格不值钱。 Kalau untuk pembebasan tanah di perdesaan, kalau di kawasan yang terpencil harganya sangat murah. 但是在城市发展的边缘地带征收农民的土地，那个价格就很高，而给农民的呢
相对，比土地价格高，但是比以后用途的价格又低得多。Kalau untuk tanah yang dekat kota itu harganya jauh lebih tinggi. Tapi kalau untuk uang yang langsung diberikan kepada petani mungkin masih belum cukup untuk kehidupan nanti. Kalau dibandingkan dengan harga tanah yang nanti dijual kepada para industri mungkin lebih rendah. 这样呢，这个使用土地今后使用土地的价格预期和呢这个向农民征用土地给出的价格补偿中间有一大块差额，这个差额主要是进了地方政府的财政收入。 Jadi kalau membandingkan uang yang dijualkan kepada pihak pengguna sama uang yang diberikan kepada para petani ada perbedaan harga yang sangat besar. Kebanyakan uang tersebut masuk anggaran pemerintah setempat. 这也是中国当前征用农村土地搞建设项目的社会矛盾之一。 Itu adalah apa namanya masalah yang amat penting dalam proses pembebasan tanah di kawasan perdesaan. Kalau mengatasi orang-orang dari desa ke kota, bagaimana cara atasi semua cari? Di Cungko punya pengalaman itu juga. 如何解决人口从农村向城市迁移这个问题？中国在这方面有很多的经验， Kami pengen belajar. 我们想学习一下。既有经验，也面临着发展的挑战。 Ada pengalaman juga tidak ada pertandingan. 这个到去年年末，中国已经有2.6亿农民进城务工经商。 Sampai akhir tahun lalu udah ada lebih dari 260 juta petani masuk kota untuk mencari nafkah. 这样呢，他 Seluruh 们 penduduk itu. 他说和他们人口差不多。 Seluruh. 他们既保留了在农村的宅基地和土地，同时呢，又在城里呢获得这个务工经商的收入。 Mereka baik menjaga hak milik tanah di desa maupun udah ada sumber penerimaan di kota. 但是没有平等地享受城市居民的社会保障和福袋。 Tapi mereka tidak bisa menikmati kebijakan yang penghuni kota bisa menikmati, ada perbedaan. 所以，中国政府近几年和今后要继续下功夫推进这个农民工市民化。 Itulah masalah atau PR untuk pemerintah Tiongkok juga dalam beberapa tahun ke depan harus membuat buruh dari desa menjadi benar-benar menjadi penghuni kota. 但是，从解决住房到就业培训，到享受城市的社会保障待遇，需要巨大的财政投入。 Tapi untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah rumah, pendidikan, kemudian jaminan sosial itu memerlukan anggaran yang sangat besar dari pemerintah. 这是中国政府现代化进程中面临的一个挑战。 Itu adalah pertandingan yang sangat besar dalam proses modernisasi. 由于中国城市管理比较严格，进城务工的农民主要靠这个租房子和住的这个务工企业提供的这个集体宿舍来解决住宿问题，没有私大乱建现象。 Karena pengelolaan kota di Tiongkok sangat ketat, jadi kalau di Tiongkok kebanyakan buruh hidup mereka menyewa rumah atau menghuni di asrama yang disajikan oleh
PD-nya. Jadi tidak ada yang bangun yang dibangun sendiri seperti itu. Kita kan sering peta-peta itu, karena PT yang punya senjata. Terus mereka dapat jaminan kesehatan nggak kalau dia sakit? 如果他们生病的时候，他们有社保吗？这个中国这个企业职工有5项社会保险。Ada kalau untuk buruh perusahaan ada 5 macam jaminan sosial. 养老保险、医疗保险、这个工伤保险、失业保险，还有一个计划生育保险。 Kelima macam itu adalah jaminan sosial untuk lanjut usia, untuk pengobatan, kecelakaan, pengangguran sama nanti rencana keluarga berencana. 而进城务工人员一般是参加医疗保险、工伤保险。 Kebanyakan buruh dari perdesaan sudah ada jaminan sosial di bidang kesehatan sama kecelakaan. Kalau untuk penduduk biasa, dulu saya pernah ke Guangzhou ya. Ada kalau penduduk biasa tinggal masuk saya ke rumah sakit mau periksa apa saja gratis ya kalau di Jungkook. Apa sama masih berlaku sekarang? Sakit orang tinggal masuk ke rumah sakit diurusin semua tidak bayar. 我去广州访问的时候，看到广州的市民他们去医院检查的时候是免费的，是不是现在还实行这样的制度？是这个，这个很多医院在那个中国的医疗保险体系支付中是实行了先看病后结算。 Itu yang benar sekarang masih berlaku karena banyak rumah sakit sudah memasuki sistem insuransi jaminan sosial yang prosesnya adalah menerima pengobatan dulu kemudian baru ada proses pembayaran. 而且结算中，医疗保险能支付70%。 Untuk proses pembayaran lebih dari 70% dibiayai oleh asuransi. 但个人还得支付30%。 Tapi masih ada 30% yang harus dibiayai oleh pribadi. 在低收入水平以下的困难群众，还有我们民政部门在医疗保险报销基础上，那个差额再给报个70%左右。 Kalau untuk yang dari keluarga yang dibawahi standar kemiskinan, mereka masih bisa dibiayai 70% lagi dari yang 30% itu. 这样个人支付的比例就不到10%。 Jadi hasilnya untuk mereka cuma harus bayar kurang dari 10%. 感谢这个副省长先生在繁忙中特地安排时间会见。 Terima kasih kepada Pak Kanko. Terima kasih juga untuk datang. Di sini ada. 好。Dia mau foto-foto aja. Foto di dalam ya? Oh. Surat tamu jadi sini. Tamu di situ. Tempat ini dikasih.
Yeah.